Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi ini kita meneruskan perbincangan, dan pada kelas yang lepas kita dah bincangkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara asasnya kita simpulkan bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan keesaannya sebagai pencipta alam ini hakikatnya balik kepada fitrah. Dia berpaksikan kepada fitrah. Dan semua tauhid adalah fitrah. Tauhid adalah fitrah insan. Bukan sahaja pengiktirafan dari segi ilmi, teori macam kita dah bincangkan, tetapi juga apa yang kita akan bincang hari ini, iaitulah tauhid amali. Dari sudut ianya adalah kecenderungan manusia untuk beramal, juga adalah fitrah. Kerana tauhid hakikatnya adalah qaulun wa amal. Tauhid adalah ucapan dan juga amalan. Dan tujuan tauhid, selain daripada kita mengetahui Allah itu Esa. So yang pertama, part pertama tauhid itu ialah kita tahu Allah itu Esa. Allah itu ada, Allah itu pencipta. Tapi dari sudut tahu dan mengaku, iktiraf. Pengiktirafan menuntut kepada tindakan, actions. Dia mesti ada respon. Kan? Kalau kita kata saya mengaku bahawa Allah Ta'ala cipta saya, Allah Ta'ala bagi saya makan, bagi saya minum, bagi saya pakaian, bagi saya akal untuk berfikir, semua nikmat yang saya ada ni semua datang daripada Allah Ta'ala. So apakah natijahnya kalau kita dah mengaku macam itu? Jadi jawapannya ialah kita kena ibadah, kena syukur, ya, kena menzahirkan kesyukuran. Sebab itu syukur merupakan di antara isi ibadah atau kemuncak ibadah yang tinggi. Dan Allah hanya sifatkan syukur kepada para anbiya. Kan? Pasal mana kata wa qalilun min ibadiy syakur. Sikit sangat hamba-hambaku yang banyak bersyukur, syakur. Kan? Itu hanya disifatkan kepada para nabi-nabi yang hebat-hebat. Kerana nabi-nabi mereka lah yang melaksanakan ubudiyah, perhambaan diri dengan perhambaan yang penuh. Kan? Itu dari satu sudut. Sudut yang kedua, hidup kita ni bukan seronok saja, bukan nikmat saja. Kita juga main musibah. Kita sakit, satgi datang banjir, satgi datang gempa bumi, satgi datang tsunami. Kan? Sat lagi adalah macam-macam kejadian. Kan? Yang merupakan musibah. Dan kita dalam rububiyah kita disuruh mengaku, iktiraf bahawa semua ini juga adalah ketentuan Allah. Kalau nikmat tadi Allah bagi, musibah juga ketentuan Allah. Kan? Di antara intipati rububiyah adalah kita beriman dengan baik dan buruk datang daripada Allah. Lepas tu kita bincang masalah problem of evil. So, kalau dah tahu semua datang daripada Allah, apakah respon kita? Kalau dah mengaku sakit ni sebab Allah takdirkan sakit, kan? Bencana ni Allah takdirkan bencana.
Jadi apa respon? Menuntut kepada sabar. Menuntut kepada sabar. Kan? Dia tak jadi kalau kita just mengaku yang ni semua datang daripada Tuhan, lepas tu kita marah, kata awak jadi lagu ni pasal apa kena macam ni dekat aku, apa salah aku. Sebab salah hang banyak lah. Kan? Allah Ta'ala je boleh hitung, kami tak dapat hitung. Kan? Mana kami nak tahu. Kan? Jadi kalau duk kira lagu tu, tak jadilah. Dia akan salahkan Tuhan. Pasal apa? Dia mengaku benda tu Tuhan buat, lepas tu dia tak terima, dia tak sabar. Kan? Dan kita sebagai manusia, kita kata hidup kita, mati kita, ibadat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ditentukan oleh Allah Taala. Kalau kita dah tahu bahawa Dia cipta kita apa semua, maka kita kena terima dan iktiraf undang-undang daripada Tuhan. Nah, kalau kita dah kata Dia cipta kita, Dia yang bentuk muka kita, bagi warna kulit kita, rambut kita, ajal hidup mati kita Dia tentukan. Takkan kita nak hidup dengan cara yang kita nak? Tak logik lah kan? Mestilah kita kena hidup dengan cara yang Tuhan nak. Dan macam mana kita nak hidup dengan cara yang dikehendaki Tuhan? Iaitulah dengan kita patuh kepada undang-undang Dia yang Dia datangkan melalui Rasul. Maka tauhid menuntut kita mengiktiraf Rasul. Satu. Kemudian kita kena mengakui segala perundangan yang Tuhan tetapkan bahawa ianya adalah wajib. Bagi yang wajib, wajib. Yang haram, haram. Kita kena tinggalkan. Yang sunat kita digalakkan. Ya. Semua beraturan Tuhan. Bagaimana kepatuhan kita kepada peraturan Tuhan ini diterjemahkan dalam bentuk amalan? Maka di sana Tuhan jadikan manusia ini, dia tak boleh nak sentiasa taat. Dia tak boleh taat sentiasa. Dia mesti akan ada salah dan silap. Kan? Dia mesti kadang-kadang dia tak buat apa yang Tuhan suruh, atau dia langgar arahan Tuhan. Dan ini adalah sifat makhluk. Dia tak sempurna, dia tak perfect. So di sini akan berlakunya yang kita sebut sebagai pelanggaran hukum Tuhan. Dan membezakan antara orang beriman dengan orang tak beriman, orang yang tauhid dengan orang yang tidak tauhid, ialah dia akan rasa bersalah kepada Tuhan. Bila bersalah kepada Tuhan, nak kena buat apa? Nak kena taubat, nak kena istighfar, kan? Nak kena minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab di situlah terletaknya pengakuan bahawa kita ni terikat dengan undang-undang Tuhan. Kalau kita tak taubat, tak minta ampun, tak istighfar, makna kata kita tak mengaku lah kita ni terikat dengan peraturan Tuhan. Mana kita duk kata undang-undang Tuhan tak kena ke kita? Aku tak buat salah apa pun, kan? Aku mengumpat orang, aku tak tutup aurat apa semua, tak ada salah, tak ada istighfar, tak ada rasa salah, tak ada rasa kesal. Itu jelas dia sudah tidak mengiktiraf perundangan Tuhan, the divine law. Yang mengiktiraf perundangan Tuhan sebagai manusia, dia tidak dapat taat semua benda. Kadang-kadang dia mesti akan terleka, terlepas pandang. Ya. Maka ciri-ciri orang yang mengiktiraf undang-undang Tuhan, dia akan mengaku salah, mengaku silap. Sebab itulah disebutkan unwanu sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ni adalah orang yang bahagia dunia akhirat. Idza u'tiya syakar, bila dia diberi, dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar, dan bila dia diuji, dia sabar.
Wa idza aznaba istaghfar, dan bila dia berdosa dia istighfar. Ini adalah muqaddimah Ibn Al-Qayyim dengan Syekh Ahmad Abdul Wahab pada kitab dia Al-Qawaidul Arba'. Pasal apa munasabah muqaddimah ni? Ialah dia nak bagi tahu kita ni lah tauhid. Tauhid ni bila engkau dapat nikmat daripada Tuhan, kau syukur. Kau dapat musibah, kau sabar. Kau buat dosa, kau minta ampun. Dan itulah tauhid sepenuhnya. Kan? Tak lebih dan tak kurang. Kan? Lepas tu Syekh mula menceritakan kepada kita apa dia tauhid, apa dia syirik, kan? Apa dia ibadah, konsep-konsep asas dalam tauhid yang kita nak bincang. Lepas tu kita mulakan dengan muqaddimah yang sama. Baik. Tauhid daripada perkataan ni buat nak try tak? Macam mana nak buat? Tak pernah jumpa ni buat macam ni. Kat YT ada ni. Kat UAE tak jumpa macam ni. Dia tak tahu macam mana. Kalau ni lah juga. Oh, pen apa special. Tauhid ini perkataan dia. Ini ejaan dalam bahasa Arab lah. Kan? Kita orang Melayu kita eja macam ni lah. Ada orang eja W. Kan? Kalau orang buat transliteration, dia akan letak bagi panjang UTI ni. Macam tauhid. Kan? Lepas tu titik bawah ha, bagi bunyi ha. Kan? Dan apa nama? Ini mengarabkan. Ini satu usaha yang dibuat oleh ulama Islam kan? Sebab mereka nak supaya orang-orang di barat boleh sebut perkataan istilah Islam dengan tepat. Subhanallah. So dia adalah, ini apa kita panggil ni? Ini masdar tauhid. Kan dia atas wazan taf'il. Kan tauhid atas wazan taf'il. Kan? Taf'il. Ini nampak taf'il. Ni ta dia, fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. So dia ada tambah pada ta dengan ya. Kan? Makna kata, daripada perkataan masdar ini terbitlah kata kerja. Kata kerja, kata fi'il. Wahada, yuwahidu. Tauhidan. Ni kita ikut mazhab Basrah lah kan. Pasal kalau kita ikut mazhab Kufah, dia akan jadi terbalik lah. Sebab asalnya adalah wahada. Daripada wahada datang tauhid. Tapi mazhab jumhur, tauhid daripadanya datang wahada, yuwahid. Kan? Sebab dalam bahasa Arab kita ada dua ajaran mazhab. Mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Kan? Mazhab Basrah, masdar asal. Sebab dia kata masdar, sumber, tempat ambil kalimah. Kan? Daripada sini kita ambil, kita keluarkan wahada yuwahidu, tauhidan. Jadi tauhid itu asal. Kan? Dalam mazhab Kufah dia kata asalnya daripada fi'il. Kan? Itu dalam bab nahwu lah. Nahwu ada mazhab juga. Kan? Kita kalau kita belajar Ajrumiyah mazhab Kufah. Tapi sebab matan dia senang, tapi dia tak ada lah isu sangat. Dalam bab nahwu orang tak gaduh mazhab apa. Walaupun penting bagi orang nahwu, penting lah bila nak i'rab Quran apa semua tu penting lah. Tapi untuk cakap tak kisah sangat lah. Baik. Kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid ini dia datang daripada makna satu, wahid. Dia berakar kataan itu kepada
perkataan satu, wahidun, ahad. Kan? Jadi bila di atas wazan taf'il, fa'ala yufa'ilu, maknanya dia adalah satu bentuk kata kerja yang bersifat transitif. Kata kerja akan terbahagi kepada dua, kata kerja transitif dan tak transitif. Transitif tu orang Arab kata muta'addi, tak transitif orang Arab kata lazim. Kan? Kalau kita belajar tentang bahasa dewan, dia kata kata kerja ada dua, transitif dan tak transitif. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia kata al-fi'lu imma lazim wa imma muta'addi. Fi'il sama ada lazim, tak transitif, atau muta'addi, ataupun transitif. Transitif maknanya dia ada objek, dia ada maf'ulun bih. Kan? Dia mesti ada maf'ulun bih. Jadi menunjukkan perbuatan ni adalah sesuatu perbuatan yang kita kena kenakan kepada objek dia. Makna wahada yuwahidu ialah menyatukan. Dia bukan sekadar satu, bukan sekadar esa, mengesakan. Jadi sebab itu makna dia lebih kurang berbaringan dengan makna di antara kalimahnya ialah afrada. Kan? Yufridu. Jadi waktu kita kata tauhid adalah ifrad. Ifrad dengan dal, dengan ifrad tertalimkan. Jadi dia adalah ifrad, menunggalkan. Jadi dia daripada kalimah wahdun, wahdahu, wahdun sama dengan fardun. Fardun ni kalau kita kata wahid dengan farid, maknanya tunggal, unik. Kan, bila disemakan qul huwallahu ahad, sebagai ulama kata ahad itu adalah fardun samad. Fardun, dia tunggal, dia unik, tak ada satu pun yang sama dengan dia. Tunggal menjadikan dia adalah unik. Unik maknanya dia tak ada lain yang sama. Itu makna unik kan. Kalau benda tu ada yang sama dengan dia, tak unik lah. Unik ni dia berlain daripada yang lain. Maka makna tauhid ialah ifradullah ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala. Tapi di sini ada masalah. Menunggalkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memang tunggal lah. Betul tak? Bukan kita kena jadikan dia tunggal. Kan? Bukan menjadikan dia, Tuhan itu tunggal bukan kerana kita. Memang dia dah tunggal, memang dia esa, memang itu adalah reality. That's the reality. So apa keperluan untuk kita mentauhidkan kalau dia memang wahdah, dia memang esa, dia memang ahad. Kan? Tuhan, dan Tuhan tak berhajat kepada kita. Takkan Tuhan nak kena kata, kita kena kata dia tunggal baru jadi tunggal. Tidak. Kan? Memang dia tunggal, dia fikir tunggal. Kan? Jadi kita kena cari perbuatan ni untuk siapa dan dalam konteks mana, kepada apa, siapa yang perlu menunggalkan. Adakah Allah adalah objeknya yang hakiki? Kalau kita kata memang kita yang menjadikan Tuhan tunggal, itu peliklah. So objeknya bukan semata-mata pada zat, tetapi yang dikehendaki dengan tauhid di sini ialah menjadikan amalan kita, amalan hamba, kita menunggalkan amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, pergerakan kita, niat kita, emosi kita adalah untuk Allah Ta'ala. Yang perbuatan itu nanti dinamakan sebagai ibadah, perhambaan diri. Jadi sebab itulah tauhid ialah ifradullah ta'ala bil ibadah.
Inilah tauhid. Ifrad ialah menunggalkan. Menunggalkan, ifrad menunggalkan Allah bil pada ibadah, pada ibadat. Ya. Sebab ini baru logik. Tapi tak tahu logik. Maksudnya macam mana kita kata menunggalkan Tuhan, dengan Tuhan itu memang tunggal. Dan Tuhan tak berhajat kepada kita untuk apa? Menunggalkan dia. Kan? Jadi yang ditunggalkan itu ialah ni, ibadah ni. Ibadah, perbuatan kita tu yang kita kena tunggalkan. Dah. Dan makna inilah yang datang dalam Al-Quran. Makna ni yang datang dalam Al-Quran. Kan? Mula-mula Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalau kita tengok tauhid dalam Quran, semuanya makna ni, tak ada makna lain dah. Tauhid dalam Quran mula-mula sekali ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mula-mula sekali. Iqrar dengan tauhid. Ini ayat ni. Dan ini adalah keseluruhan Al-Quran. Kan? Al-Quran semuanya terhimpun pada Fatihah, Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah intisari dia ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Sebab tu kitab Madarijus Salikin itu nama dia Madarijus Salikin fi syarh Manazil as-Sa'ilin. Asal nama matan tu ialah Manazil as-Sa'ilin. Manazil as-Sa'ilin ila maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada menuju maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa? Memang ini adalah intisari Fatihah. Ada orang dia lagi pelik lagi. Kan dia kata tak, soalnya Fatihah tu terhimpun pada bismillah, bismillah pada ba pada titik. Tu. Yang tu cerita lain tu. Orang buat ni dia pelik. Kan dia kata himpunan tu pada bismillah. Bismillah. Lepas tu bismillah tu pada ba. Ba pada titik. Sebab apa? Dia kata sebab apa sebelum ba tak datang alif? Sebab tak ada alif, dia kata. Dia ada tafsiran dia. Bahawa tujuan ni pula. Ni dulu apa ajaran apa tu dulu? Bekas Hasan Harimau dulu. Sebelum Hasan Harimau tutup buku dia, Ahmad Laksmana. Kan? Dia kata pasal ba Tuhan asalnya tak ada, tak nampak. Kemudian yang pertama muncul ialah Nur Muhammad. Jadi titik ba tu Nur Muhammad dia kata. Itu semua mengarut lah. Okey, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu contoh. Tidak. Lepas tu datang dalam surah Al-Baqarah, awal seruan, nida yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah mana Allah Ta'ala establishkan bahawa Al-Quran ni betul daripada dia. Tidak, kita dah ambil tafsir surah Al-Baqarah tu. Kan? Macam mana flow surah Al-Baqarah tu berjalan. Kan? Flow dia adalah daripada mula Allah Ta'ala bagi tahu kata Quran datang daripada dia, ciri-ciri orang yang beriman dengan Al-Quran, ciri-ciri orang yang tak beriman dengan Al-Quran. Kemudian sampailah Tuhan tegakkan hujah bukti. Dan Tuhan cabar. Kan? Jadi datang dalil tauhid. Seruan nak bagi tahu kata message Quran ni turun, the main theme, tema utama Al-Quran ni turun, maqasid Al-Quran.
al-maqsadul asasiyul al-akbar. Sekarang ni orang tengah bincang maqasid al-Quran kan. Maqasid al-Quran maknanya maqasidut tanzil. Tujuan Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk apa? Kalau dulu orang bincang maqasid syariah, tujuan hukum, Tuhan letak hukum. Tujuan hukum kita tak ada hukum, tapi itu sebahagian daripada tujuan Al-Quran diturunkan. Bukan sekadar meletak hukum dengan makna hukum undang-undang, kahwinan, jenayah, lebih luas daripada itu. So sekarang ulama telah widen the border, luaskan lagi perbincangan kepada maqasidul Quran. Tujuan Quran diturunkan, dan tujuan Quran diturunkan yang paling besar sekali ialah tauhid. Macam mana kata Asy-Syatibi dalam Muwafaqat, tujuan Tuhan turunkan hukum hakam ni yang paling besar sekali, dia kata apa? Liyakunu ibadan lillahi ikhtiyaran ba'da an kanu ibadan lahu tirara. Supaya mereka menjadi hamba Allah secara pilihan dengan perbuatan mereka sendiri, setelah mana hakikatnya mereka memang hamba Allah secara ciptaan. Memang kita cara ciptaan rububiyah, kita semua hamba Tuhan kan, kita makhluk Tuhan. Tapi Tuhan nak setelah mana kita terima hakikat itu, kita melaksanakan konsekuensinya, iaitulah patuh kepada undang-undang dia, menjadi hambanya yang ikhtiaran, yang mukhtaran, dengan pilihan kita, dengan kita punya kehendak, dengan kita punya kemampuan. Dan jadi bila kita kata tauhid ialah ifradullah bil ibadah, dan ini yang datang dalam Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Hei Mu'adz, engkau tahu tak apa dia hak yang hak Allah yang mesti dilaksanakan oleh hamba, dan apa pula hak hamba yang dia boleh dapat bila dia melaksanakan hak tersebut? Maka kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi kata haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang mesti dilaksanakan oleh para hambanya ialah supaya dia beribadah, supaya dia ditunggalkan, disembah, tidak ada lain disembah kecuali dia. Dan hak hamba, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak azab orang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. So, kita di sini ada kontrak dengan Tuhan. Betul tak? Kita ada kontrak dengan Tuhan. Hidup ni bukan macam itu saja. Kita ada agreement. Bila Tuhan ciptakan kita, Tuhan tanya kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqul yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kita bersaksi dia adalah Rabb, Lord, Master. Bila kita mengaku dia adalah Lord, dia adalah Master, kita kena taat perintahnya. As long as dia adalah Rabb, maka dia juga adalah Ilah. Lepas tu kata Syekh Ahmad Wahab, war Rabbu huwal Ilah. Siapa yang Rabb, dia adalah Ilah. Mana boleh beza? Mana boleh you kata Tuhan saya Allah, tapi ilah saya ialah Lata, Uzza, Kubur, Capan? Tak boleh lah. Tak kena gaya tu. Yang cipta langit bumi semua Allah, tapi kalau saya sakit apa, saya pergi dekat kubur ni lah. Kalau lambat dapat anak, pergilah peluk pokok ni. Kalau demam sikit, ambil tali kasut, nak buang cacing, ikat tali kasut, dia tahan tu. Kan tepuk duit sini 5 duit. Dulu ada duit 1 duit, 1 sen. Kan tepuk 1 sen, pintai benang, gelim perut budak. Tak jadi aku tu. Kan? Siapa bagi sakit? Sebab tu Nabi Ibrahim kata,
Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, Tuhan lah yang bagi sembuh. Mana boleh orang lain bagi sembuh, pasal dia yang bagi sakit. Kalau dah sakit tu mai daripada dia, takkanlah orang lain yang boleh bagi sembuh pula. Itu makna orang tu lagi kuat pada Tuhan lah. Betul tak? Kalau hang sakit, kan, hang kena sakit, lepas tu hang pergi buang ancak. Hang kata dengan buang ancak ni nanti lega sakit. Mana ancak lagi kuat pada Tuhan? Padahal ancak tu datang poin mulut hang masuk dalam perut tadi. Kau rugi, kan, bagi bakteria makan. Kan, janganlah membazir. Kan, hantu entah semua entah hidup makan. Takkan hantu makan mulut, kan? Sungguh ke hantu tu dia suruh dia tak makan pun seronok tengok saja, kan? Tak tahulah kan hantu makan mulut, dia tak sedar pun. Kan, hantu dia suruh buat itu benda-benda tu supaya membodohkan kita dan menghamba abdikan kita, kan? So itulah makna hamba. Hamba ni kita taat tanpa bicara, tanpa kita fikir apa faedah. As long as Tuhan aku suruh, aku kena buat, kan? Ada kita, kalau kita hamba kat orang gaji, bancuh mai kopi setiawan, ada dia tanya kita, apa pasal Tuhan minum kopi ya? Hai mom. Hai, pasal empat dia tanya aku nak minum kopi. Kan? Kita suruh dia bancuh kopi, dia tanya, pasal apa nak minum kopi, buat tak minum teh? Tuhan kena beritahu kat saya dulu apa sebab, apa hikmah Tuhan minum kopi ni, apa kebaikan, faedah yang Tuhan dapat bila minum kopi, baru saya bancuh. Boleh ke tu? Melentinglah kita. Betul tak? Tiba-tiba bila Tuhan suruh, dia tanya, apa kebaikan? Hang suruh orang gaji hang bancuh kopi, dia tanya hang apa kebaikan minum kopi, hang marah. Tiba-tiba Tuhan suruh semayang, Tuhan kata, apa faedah hang semayang ni? Nak tahu faedah dulu baru nak semayang. Nampak tak kurang ajar dengan Tuhan? Kan? Sebab itu ibadat, kita bukan nak mencari faedah, dia adalah pada kita melaksanakan realiti kehidupan, realiti wujud. Itu faedah terbesar. Kalau kita memang hamba, kita melaksanakan perjanjian kita dengan Tuhan yang menjamin selamat di akhirat. Itu faedah semua ibadah. Yang lain-lain itu furuk saja, cabang saja. Kan? Memang tak tidur macam mana fikir. Apa faedah duk lari sopa maruah ni 7 kali? Kan? Duk ulang alik kat bukit. Kan? Duk keliling Kaabah 7 kali. Kan? Lepas tu duk pergi duduk wukuf dekat Arafah. Buat apa, duduk saja. Kan? Arafah tu kalau orang pergi tidur lena tak sedap apa? Wukuf tak? Wukuf kan? Bukan nak kena mesti jaga. Kan? Kita duduk di Arafah tu untuk apa? Untuk tunggu. Tuhan kata duduk sini, kita pun duduklah. Tak payah tanya. Dah Tuhan kita kata hang duduk sini, jangan pergi mana-mana. Lagi matahari tak tenggelam, hang jangan bergerak. Nak kata hamba tu dia punya taat dekat Tuhan dia, terpacak dia kat situ tak bergerak. Kan? Matahari dah tenggelam barulah Tuhan dia kata, lepas matahari tenggelam, hang berjalan pergi Muzdalifah. Dia pun berjalan kedai-kedai, pergi duduk di Muzdalifah. Nak buat apa Tuhan kat sini? Tak buat apa, tidur saja. Tapi saat lagi lepas subuh, hang kena segera bergerak pergi dekat satu tempat, hang kena balik batu kat situ. Ada lebih taat daripada ni. Sebab tu haji tu dia kemuncak. Itu kemuncak taat dah. Habis taat, tak ada lepas tu. Kan? Tak terbayang orang pergi haji lepas tu balik dia buat maksiat lagi. Betul tak? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Sebab orang yang pergi haji dah, kalau dia faham haji, tak terbayang buat haji tu, cakap bohong. Fitrah manusia. Kan?
Dia sanggup taat perintah Tuhan yang kalau orang kafir tengok paling tak logik sekali antara semua ibadat. Kan? Antara ibadat-ibadat hak 4 ni, solat, puasa, zakat, haji. Orang kafir tengok hak paling tak logik sekali ialah haji lah. Dia kata apa dia buat dia? Dah lah pergi tempat, nama tempat tu Makkah pula tu dia kata. Nama pun dah scary. Makkah, pemecah otak. Wih, tempat pun seram nama. Lepas tu tengok tempat, bukit gunung ganang, rumput pun tak ada. Tempat apa ni? Padang pasir. Ayak pun ada satu telaga kan? Telaga, bukan sungai, bukan laut. Kan tengok Pulau Pinang ada sungai pun tak ada ayak. Kan saya dia cedok ayak orang, tu tak banyak betul. Kalau orang tak bagi ayak, dia mau ayak. Kan tapi laut dia penuh laut. Dia keliling dengan laut tak ada ayak. Kan tu terang dia duduk keliling dengan laut dia tak ada ayak. Kan? Tapi Mekah ni ajaib dia laut tak ada, sungai tak ada telaga sebuah. Telaga sebuah ni cukup untuk semua. Satu dunia worldwide. Kan? Special tu. Itulah tanda tempat tu special. Kan? Tempat ni semua kering kontang. Kan? Tak ada. Bayangkan, dia sanggup pergi tempat yang macam ni. Nama tempat scary, tempat pun nampak scary. Sumber air pun terhad. Kan? Pokok-pokok buah pun tak ada. Boleh kenyang minum air saja ke? Kan? Tapi Tuhan jadikan air Zamzam kenyang. Nabi kata, ma'u Zamzam ta'amu tu'min. Makan segala makan. Makanan segala makanan tu. Kan? Bayangkan, Tuhan jadikan air boleh kenyang. Lepas tu dia buat apa ni? Tak buat apa. Ni ada bangunan ni, masuk pun tak boleh, tapi kita kena duduk keliling je. Kalau kita saja pergi buat lagu tu, orang kata gila. Kan? Tak ada siapa by logik akan buat benda ni. Tak ada faedah, tak ada manfaat. Dia kata logik. Orang kalau orang kafir tengoklah kan tak faham. Orang tak faham secara asasnya. Tapi logiknya sangat logik. Sangat logik. Pasal apa? Dah Tuhan kita suruh. Mana boleh lawan? Betul tak? Kita sakit, kan? Doktor kata ni kalau nak turun darah tinggi ni, kenalah. Dia kata kena pergi jalan keliling taman. Dia pun pagi-pagi kita tengok pakcik tu keliling taman, keliling gelanggang bola, jalan serang. Kan? Boleh pula. Siapa suruh? Doktor suruh. Kan? Pasal apa nak bagi turun darah tinggi? Kan? Lepas tu hidup selama-lamanya kan? Tak, mati juga. Kan? Duk keliling-keliling tu tersumpak jatuh sembang mati. Asal keliling tak orang bagi mati tau. Kan? Orang nak pergi mana nak pergi? Doktor suruh ni pergi exercise. Kan? Pergi gym, angkat berat. Sekali timpa berat mati. Selesai masalah. Kan? Jadi benda tu tak ada boleh menyelamatkan kita pun. Dunia tidak, akhirat pun tidak. Kan? Tapi hak nak selamat dunia akhirat ni, hak Tuhan suruh buat ni, kita banyak cerita. Pasal dia tak faham konsep tauhid ialah ifradullah bil ibadah. Okey. Sekarang ini adalah penuh dalam Quran semuanya tauhid ialah very practical. Sehingga tak ada dalam Quran sebutan wahidullah. Tak ada. Kan? Walaupun dalam hadis adalah Nabi sebut bunyan Islamu ala khamsin. Dalam sebahagian riwayat disebut ay wahadallah, ditauhidkan Allah yang pertama. Kan? Dalam hadis Jabir dalam sifat haji Nabi dia kata falabba bitauhid, lalu fa'ahalla bitauhid. Lalu Rasulullah bertalbiyah dengan tauhid. Kan? Pasal orang musyrikin talbiyah dengan syirik. Kan? Jadi Nabi talbiyah dengan tauhid.
Jadi semua Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan tak guna kalimah liwahidun, liya'budun. Kan, di antara ayat yang paling penting dalam bab ni ialah menjelaskan tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna. Habis ya. Habis tempat dia ni ya. Illa liya'budun. Antara yang penting lagi, Tuhan guna kalimah illa liya'budun supaya mereka menyembah. Ya'buduni. Di sini ada ya, ada. Tak? Kata dia. Kata dalam banyak qiraat dia sebut ni liya'buduni. Kan? Liya'budun, untuk menyembah aku. Untuk beribadat, untuk memperhambakan diri, mengabdikan diri mereka kepada aku. Lepas tu dalam tafsir ulama salah sebut li'amurahum wa anhahum, untuk aku suruh dan aku cegah. Untuk aku suruh dan aku larang. Aku ciptakan manusia dan jin ni untuk aku suruh mereka buat itu dan aku larang mereka buat itu. Dan itulah makna ibadat. Lihat dulu. Kan? Dua surah yang paling penting dalam tauhid. Surah apa? Qul huwallahu ahad dengan qul ya ayyuhal kafirun. Tuhan kata qul huwallahu ahad. Ini premis dia suruh kita kata qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu, Tuhan itu ialah namanya Allah. Dia sifatnya ahad. Jadi Tuhan, orang musyrikin tanya, ya Muhammad, sif lana rabbak, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Tuhan hang suruh sembah ni, apa sifat dia? So Tuhan bagi sifat dia yang pertama sekali ialah Allah. Nama dia Allah. Apa makna Allah? Kan, daripada perkataan al-ma'bud, al-ilah. Makna dia, kata Ibn Abbas, Dhul ubudiyati ala khalqi ajma'in, yang mesti disembah oleh seluruh makhluknya. Yang mesti disembah oleh seluruh makhluknya. Nampak? Nama Allah Ahad. Allahu Ahad, tunggal, Esa, tak ada sekutu dalam sembahan itu. Masa orang musyrikin, bagi dia Allah ialah sembahan tertinggi, yang paling berhak disembah. Betul, mereka mengaku Allah yang paling berhak disembah. Tapi mereka kata kemudian hak itu dikongsi dengan sekutu. Dan macam mana dia bagi asal mereka adalah sembahan itu ialah Allah, tapi ada kongsi. Itu Tuhan kata ahad, tunggal. Dalam hak tu tak ada siapa kongsi. Tak ada siapa kongsi. Kan? Jadi tak ada siapa boleh kongsi dia dalam uluhiyah. Qul huwallahu ahad. Kemudian Tuhan datangkan bukti kenapa uluhiyahnya ahad. Sebab tak ada siapa boleh kongsi. Tak ada siapa boleh kongsi ketuhanan dengan dia. Sebab dia kata Allahus Samad. Yang disembah Allah itu ialah As-Samad. Dia tak makan, tak minum. Tidak. Barulah layak dia disembah. Kalau hang kena bagi dia makan, macam mana hang nak minta makan kat dia? Kan? Patung tu pun hang kena pergi suap dia, tu pun dia tak makan, bagi sudah hang busuk ambil lalat mahal. Kan? Tak jadi. Kan? Hang sembah lembu, sembah ayam, itik, katak. Kan? Tak jadi. Tuhan Allah ni dia mesti As-Samad. Samad, la jawfala, tak ada rongga. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada perlu hirup udara, tak berhajat kepada apa pun yang lain daripada dia. Dia tak ada hajat siapa. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak.
Sebab tu dia tak nak sampai layak disembah. Sebab sekarang orang musyrikin, bila dia nak justifikasikan sembahan dia, dia kata apa? Sembahan dia adalah anak Allah. Orang musyrikin Mekah sembah malaikat. Pasal apa sembah malaikat? Malaikat banatullah, anak perempuan Allah. Orang Kristian bila nak sembah Nabi Isa, dia kata apa? Ibnullah, anak Allah. Orang Yahudi nak sembah Uzair dengan makna terima syariat dia bulat-bulat. Nah, lepas dia balik daripada pembuangan Babylon, kitab Taurat dah hilang. Dia kata siapa yang ingat nak buat undang-undang, macam nak buat undang-undang. Dia pun tak ingat semua, kan? Dia pun tulis. Dia campur undang-undang Taurat itu campur dengan undang-undang Parsi. Lepas tu dia kata kita kena terima ni wahyu. Sebab pasal Izra ialah ibnu Allah, anak Allah. Kan? Itu adalah alasan yang paling common, kan? Yang digunakan oleh orang musyrikin untuk justifikasikan penyembahan selain Allah. Dia kata benda ni datang daripada Tuhan, unsur Tuhan. Anak di sini mana unsur Tuhan? Dia ada unsur Tuhan, kan? Jadi Isa sebenarnya ruh dia adalah jelmaan, pecahan daripada Allah. Jadi sebab tu dia Tuhan. Malaikat adalah datang daripada cahaya Tuhan, pecahan Tuhan. Dia justifikasikan macam itulah, kan? Penampakan, mazhar bagi Tuhan. Kan macam ada orang sufi kan, dia nampak kuda tu dia sembah. Sebab dia kata aku nampak Tuhan pada kuda ni. Kan macam apa, bila anjing menyalak dia kata labbaik, aku datang hai Tuhan. Kan? Ini itu na'udzubillah min dzalik. Tuhan tak ada, lam yalid wa lam yulad, dan dia tak dilahirkan. Tak ada mak bapak. Jadi tak ada siapa yang lain boleh disembah kecuali dia. Sebab di antara alasan sembah Tuhan lain daripada Allah Ta'ala ialah atas alasan benda tu mak bapak Tuhan pun jadi masalah juga. Pasal apa Maryam disembah? On what base? Orang Kristian Katolik sembah Maryam sebab dia Theotokos, Mother of God. Dia melahirkan Tuhan. Tuhan kata mana ada, aku tak dilahirkan. Lam yulad. So justifikasi untuk sembah Maryam sebab dia melahirkan Tuhan. Tuhan masuk dalam perut dia, Tuhan keluar. Na'udzubillah min dzalik. Kan? Jadi orang Kristian kata Maryam ni macam baik. Tuhan turun melalui dia. Turun daripada singgahsana, daripada arasy, Tuhan masuk duduk dalam perut dia. Ta'ala Allahu an qaulihim 'uluwan kabira. Ini tuduhan cukup jahat. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Jadi tak ada justifikasi lah. Kalau dah Tuhan Allah Ta'ala ni dia tak dilahirkan, tak melahirkan, so on what justification lagi apa nak guna untuk nak sembah daripada aku? Tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada satu pun yang setara dengan dia. Mana ada setara dengan Tuhan? Tak ada. So kalau tak ada yang setara dengan dia, tak boleh samakan dengan dia, tak boleh sembah. Sebab khasais Tuhan, keistimewaan Tuhan yang paling utama ialah Allah. Dia adalah Allah, Dzul ma'budiyyati ala khalqihi ajma'in, yang satu-satunya disembah oleh makhluknya. Tak ada lain. So yang ni kalau hampir sembah lain daripada Allah, hampir sembah capal, sembah tangkai, sembah pokok, sembah kayu, sembah orang, sembah lembu, sembah tikus, sembah gajah, apa sajalah yang sembah. Sembah sungai, sembah laut, sembah kemaluan. Apa benda yang manusia tak sembah daripada Tuhan dalam alam ni? Habis benda, kan? Sembah diri sendiri, kan? Fir'aun dia sembah diri dia sendiri, kan? Wa yadharaka wa ilahatak, kan? Dalam qiraat Ibn Abbas, kan? Menteri-menteri dia kata dekat Fir'aun, dia kata kau nak biarkan Musa, atadharu Musa, kau nak biar Musa, dia meninggalkan engkau dan penyembahan engkau. Ini tak ada satu pun. Jadi kalau kita pergi sembah lain daripada Allah,
Kita telah menyamatarakan benda itu dengan Allah. Sebab Allah ini kedudukannya ialah dia sahaja yang disembah. Tak ada siapa boleh share pada nama Allah. Tak ada siapa boleh share. Datang Ibnu Arabi, dia kata Allah batinnya, zahirnya Muhammad. Lega. Kalau betul kan? Itu tak betul lah. Itu memang kufur lah. Kan? Itu surah Qul Huwallahu Ahad. Surah yang disuruh kita baca. Celik-celik mata pagi, hak ni baca dulu. Betul tak? Sebab solat qabliyah subuh 2 rakaat. Kan? Selagi masuk terbenam matahari malam, hak ni baca dulu. Ba'diyah maghrib. Kan? Selagi nak pejam mata, nak tidur ataupun jaga tengah malam, hak ni juga baca. Yang witir. Kan? Lepas tawaf pun hak ni juga. Sunat tawaf. Qul huwallahu ahad. Lagi qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun qul ya datang dulu dalam mushaf. Qul ya ayyuhal kafirun ni panjang. Tapi kita nak sebut surah Qul ya ni lah. Dia tauhid amali. Tadi Tuhan establish keesaan dia, hak dia sebagai Allah. Kan? Secara teorinya, dalil-dalilnya, kenapa dia sahaja yang patut disembah. Kemudian Tuhan nak kita ijtihad, practically. Practically kau kena ijtihad. Kau kena beritahu semua. Kau kena beritahu dekat macam pihak ni, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Kena ijtihad. Dan ijtihad datang dalam bentuk la a'budu ma ta'budun. Tengok, ijtihad datang dalam bentuk bukannya wahidullah, la a'budu ma ta'budun. Dalam bentuk ibadah. Aku tak sembah benda dan cara yang aku sembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. La a'budu ma'budakum, aku tak sembah sembahan kamu. La a'budu alladhi ta'budun, yang kamu sembah. Secara total, mutlak. Jangan la a'budu ma ta'budun. Tak cukup sekadar itu. Sebab orang musyrikin, dia kata, yalah hampa tak sembah kami sembah, tapi kami sembah. Hak apa yang hampa sembah? Kami bersembah Allah. Kami pun nak guna perkataan Allah juga. Kami pun nak sebut Allah juga. Kan? Dah. Tuhan suruh kita ijtihad betul-betul kat mereka. La a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud. Hampa juga bukan penyembah. Tuhan tak kata ta'budun, perkataan datang dari isim. Wala antum abiduna, hampa bukan penyembah. Pasal mereka anggap mereka adalah hamba Allah, penyembah Allah, tapi dengan perantara. Sebab tu tak layak guna, tak layak guna fi'al ni. Dia tak? Sebab mereka sembah Tuhan secara multi level. Perantara, wasitah, bukan mubasyarah, bukan langsung. Kan? Wala antum abiduna ma a'bud, apa yang aku sembah. Nampak tak? Kan? Jadi kita sembah Tuhan langsung, waktu kita guna kata kerja di sini. Kan? Mereka tak sembah Tuhan secara langsung. Mereka mendakwa mereka hamba Tuhan kerana dia kata bila kami sembah patung ni, sembah kubur ni, sembah capal ni, sembah lembu ni, kambing ni, ayam ni, itik ni, jadi sebenarnya ni perantara kepada Tuhan. Jadi mereka tak sembah Tuhan directly. Jadi hakikatnya mereka tak sembah Tuhan. Yang mereka sembah ialah benda yang direct mereka sembah, itulah. Kan? Dia bukan sembah Allah Ta'ala. Pasal mereka tak sebut Allah pun. Tak. Masa mereka panggil berhala, dia panggil ya Allah kan? Tak.
Dia pun panggil Jesus, panggil Mary. Kan? Dan dia bukan sembah Tuhan. Orang Katolik bila dia sembah Maryam, dia kata apa? Oh Mary, Mother of God, pray for me. Hey Maryam, mak Tuhan, tolong minta dekat Tuhan. Tak. So dia tak sembah Tuhan. Mana dia sembah Tuhan? Dia sembah Maryam lah. Dia minta dekat Maryam, suruh Maryam pergi minta dekat Tuhan. Ada tak? Kalau orang Protestan sembah Jesus pun sama juga. Kan dia tak minta dekat Tuhan yang di langit, dia minta dekat anak yang di bumi atau yang duduk belah kanan. Apa sajalah mampet dia tu. Kan sama juga sembah Nabi Muhammad pun sama. Kan dia panggil ya Rasulullah. Kan ya Muhammad. Kan dia tak panggil ya Allah. Betul tak? Jadi macam mana nak kata mereka sembah Tuhan? Tak ada lah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita, doa kita Allahumma. Kan? Kita orang Islam sahaja yang sembah Allah Ta'ala. Lain tak ada siapa sembah Allah Ta'ala. Apa agama pun, Kristian, Yahudi, Majusi, Sabi'ah, Mendaiyah, apa sajalah, tak ada siapa sembah Allah Ta'ala. Ayat ni betul-betul menafikan pluralisme agama. Tak ada. Hanya Islam sahaja yang betul-betul menyembah Allah Ta'ala. Hak lain tak sembah Tuhan. Pasal hakikatnya memang dia tak sembah Allah Ta'ala, dia sembah benda lain. Kan? Jadi kalau kita tengok di sini, tauhid yang dibawa di sini bersifat praktikal, digunakan kalimah ibadah juga. Kalimah ibadah yang digunakan di sini. Ayat. Jadi sebab itu tauhid ialah something yang bersifat praktikal. Dia berkait pada ibadah, pada perbuatan. Ini baru konsep tauhid yang betul. So kita establish di sini bahawa tauhid ialah sesuatu yang bersifat praktikal, bukan sesuatu yang bersifat theoretical semata-mata. Teori itu hanyalah laden, hanyalah tapak, hanyalah orang kata apa, dalil ya, kepada praktikal ini. Dia adalah asal. Memanglah setiap benda, perbuatan kita mesti bermula dalam niat. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Semua bermula dengan hati, iradah. Ya, kehendak. Tapi kehendak dia tidak berhenti dekat kehendak, dia akan menggerakkan. Sebab jantung, qalb di sini tempat iradah, tempat kehendak, tempat emosi. Tetapi bila dia beremosi, apa akan berlaku? Dia akan pam darah yang menyebabkan berlakunya pergerakan. Marah di mana? Di sini. Tapi hak nampak marah menyala ke mana? Muka. Sedih di mana? Di sini. Tapi nak keluar air mata ke mana? Ni, air mata nanti ni. Sedih. Seronok dekat sini. Tapi hak gelak mulut. Kan? Pasal dia tak boleh duduk di sini sahaja. Dia mesti nak kena keluar. Kalau hang kata cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Satu lagi ayat tauhid. Kerana tauhid berkaitan dengan cinta Allah. Kalau cinta Allah, mesti sembah Allah dengan cara yang Allah nak. Macam mana cara Allah Ta'ala nak? Tak ada cara lain lah. Cara yang Nabi Muhammad bawa lah. Kan? Sebab itu syahadah la ilaha illallah tak boleh pisah dari Muhammadur Rasulullah. Tak ada orang boleh kata hari ni saya sembah Allah, tapi walaupun saya tak percaya Muhammad, tapi saya sembah Allah. Tak. Habang saja masuk neraka juga. Tak keluar dah. Tuhan tak ambil kira sikit pun. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Semua tak ada dia ambil kira sikit pun. Mesti nak kena berkaitan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa boleh keluar walaupun seinci kuku
daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah tauhid. Sebab dia bersifat praktikal. As long as tauhid is practical, dia mesti ada hukum praktikal yang memandu tauhid tersebut. Kan? Tauhid disebutkan tentang berkaitan dengan takut, asal takut. Kan? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau takut dengan Allah, kena ada perbuatan yang menunjukkan kita takut dengan Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah, kita istighfar, minta ampun dengan Allah. Berkaitan dengan harap, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat amalan, kita mengharapkan ganjaran daripada Tuhan. Ini semua adalah perkara yang berkaitan dengan tauhid, yang menunjukkan tauhid adalah bersifat praktikal. Kita nak kena establish yang ni. Sebab apa? Masalah berlakunya syirik dalam kalangan umat Islam adalah salah faham konsep tauhid. Kalau salah faham konsep tauhid, habis, semua melencong, semua akan rosak. Sekarang ni ahli kalam, dia faham tauhid, dia tak nafi tauhid ni ibadah, betul. Dia kata tauhid ibadah, tapi esensi tauhid ialah teori. Kepercayaan kita bahawa hanya Tuhan sahaja yang mencipta, yang memberi mudarat, yang memberi manfaat. Dia kata yang ni adalah inti tauhid. So selagi ada benda ni dalam diri, tauhid tak hilang. Nampak tak? Dan itulah yang merasionalkan. Pasal apa orang sembah kubur tapi tak syirik di sisi mereka? Pasal apa orang sembah capal tapi tak syirik? Alasan apa? Walaupun dia panggil ya Badui, ya Rafi'i, ya apa saja benda dia panggil, tapi dalam hati dia, yang berkuasa hanya Allah, yang memberi Allah, yang semuanya Allah. As long as dalam hati dia yang ni, dia kata tauhid ada. Pasal hal ni tauhid. Hak praktikal ni, yang ni cabang. Memang kalau kita buka kita ahli kalam, takrif tauhid dia dengan kita sama saja. Dan ahli kalam kata ifradullah ta'ala, ifradul ma'bud bil ibadah, menunggalkan Tuhan dengan ibadah, berserta dengan beriktikad akan keesaannya dan segala nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita kata ya, itu takrif tauhid. Takrif boleh jadi sama. Kan? Tapi konsep berbeza. Konsep berbeza. Ahli kalam menjadikan ibadah itu sebagai cabang. Pasal bagi mereka iman adalah teori. Betul tak? Kalau kita ambil Asy'ariyah hari ni, mereka Murji'ah, betul tak? Bagi mereka amalan tak termasuk dalam pakej iman. Solat, puasa, zakat, haji tak masuk dalam pakej iman. Ya, itu yang datang dalam kitab mereka tu kan, apa nama, la ilaha illallah tu setitik, Muhammadur Rasulullah tu laut. Kan? Dalam kitab Fadatul Faraid ada sebut tu. Kan? Pasal bagi mereka la ilaha illallah teori dalam hati. Hak yang semayang, puasa, zakat, haji bukan iman, syariat. Kan? Dia bezakan macam tu. Dan itu tidak menjadi dalil iman. Dia hanya dalil iman, dia bukannya iman itu sendiri. Dia bukan satu benda yang berkait langsung. Oh, dia kata macam tu. Itu konsep iman dari sisi Murji'ah. Okey, dan sebab itulah Syekh Ahmad Duha cukup pandai, cukup bijak, cukup cerdik dia, rahimahullah ta'ala. Dia simpulkan punca syirik kepada 3 kepercayaan yang salah ni. Yang pertama, menjadikan makna ilah sembahan itu ialah Al-Qadiru 'alal khalq, yang mampu mencipta, yang berkuasa mencipta. Sebab sekarang kalimah Allah di sisi ahli kalam ialah
Al-Qadiru 'ala al-ikhtira', yang maha berkuasa mencipta. Al-wajibul wujud, yang wujudnya adalah wajib. So as long as kita beriktikad yang wajib wujud itu hanyalah satu Allah, so tauhid ada kan? Ya, dia sembah capan, dia sembah tangkai, dia sembah kubur, dia sembah Tok Wali. Tapi dia kata Tok Wali ni baharu, mungkin tak wajib wujud. Yang wajib wujud ialah Tuhan. Sekarang tauhid di sisi dia apa? Beriktikad hanya Allah Ta'ala sahaja wajibul wujud, kan? Jadi bila dia sembah kubur, dalam keadaan dalam hati dia duk percaya wajibul wujud adalah Allah, di sisi dia apa? So, tauhid tak hilang. Tauhid ada situ dia kata. Macam orang Murji'ah kata lah, tengah duk tegur arah apa semua. Orang tanya Murji'ah, dia ni iman dia dengan Jibril sama lah. Ni kawan dia tengah langgar arah ni, iman dia dengan iman malaikat Jibril sama tak? Dia kata sama. Pasal iman dalam hati. Nampak? Bagi tak ada beza, kan? Iman dalam hati. Jadi iman orang hak duk langgar arah, hak yang duk atas perut pelacur, sama dengan iman malaikat Jibril, iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Takkan kita nak kata iman dia sama, kan? Bagi mereka dalam falsafah mereka kata iman tu sama, cuma syahwat tu menghalang. Tak tahu lah macam mana, kan? Bagi kita ada, Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina, dia dalam keadaan iman. Dan iman dia tak sempurna, tak komplit. Sebab orang Arab, dia tak menamakan sesuatu melainkan pada yang sempurna. Kebiasaan orang Arab. Kita kena faham uslub cakap Nabi itu cakap orang Arab. Orang Arab biasanya dia menamakan sesuatu pada benda yang sempurna. Sebab tu Allah dinamakan Allah. Walaupun nama Allah tu Allah dia bagilah, bukannya makhluk bagi kat dia. Memang dia yang buat nama dia Allah. Tapi bahasa Arab macam itu, kan? Jadi nafi iman di sini nafi kesempurnaan lah, kan? Wala yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tak mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri itu dia dalam keadaan iman. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Orang yang minum arak ketika dia minum arak, dia takkan minum kalau dia beriman ketika itu, kan? So iman is a very practical thing, benda yang praktikal. Dia bukan benda yang bersifat teori dalam hati saja percaya tak apa-apa. Kata Hasan al-Basri, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman bukannya angan-angan dan bukannya hiasan-hiasan. Walakinnahu ma waqara fil qalb, tapi dia benda yang establish dalam jiwa, wa saddaqathu al-amal, dan dibenarkan oleh tindak tanduk. So dia mesti bergabung. Kalau iman macam itu, tauhid pun sama. Tauhid dia very practical, kan? So bila dia sembah selain Allah Ta'ala, nama yang dikehendaki dengan Allah ialah menunggalkan perbuatan itu, sujud, rukuk, hanya untuk Allah Ta'ala. Okay? Sekarang ni satu orang musyrik, dia pergi dekat kubur wali dia. Dia buat apa? Dia duduk, dia berdiri. Berdiri itu lama, kan? Berdiri itu apa ni? Ta'ziman, mengagungkan tuan kubur ni. Dengan i'tiqad kalau dia berdiri lama macam itu, dia akan dapat berkat, dia akan dapat hajat yang dia nak. Berdiri yang macam ini kita hanya boleh buat untuk siapa? Untuk Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Salat yang paling afdal, yang panjang berdiri. Pasal kita nak berdiri lama untuk Tuhan. Hanya Tuhan sahaja yang kita boleh berdiri untuk dia, untuk mendapatkan anugerah daripada dia.
untuk dapat rahmat, untuk dapat fadilah, berkat, itu hanya berdiri untuk Tuhan. Kan? Berdiri dengan penuh khusyuk. Sebab tu berdiri untuk hormat manusia, Nabi tak bagi. Sebab takut lama-lama nanti jadi masalah. Kan? Dan rukuk sama juga, warka'u ma'ar raki'in. Kan? Dan paling kemuncak ibadat ialah sujud. Kan? Kalau sampai dah tahap sujud tu memang teruklah. Kan? Berdiri itu saja dah syirik dah. Belum buat apa lagi. Tambah hak Syiah hak merangkak daripada jam tu. Kan dia nampak-nampak aja kubah emas yang diperkata makam Ali tu, terus merangkak. Merangkak daripada jauh sampai depan itu. Kan? Itu memang nyata syirik lah. Tak kadang-kadang tak syirik lagi. Kan? Pasal syirik adalah benda yang praktikal, seperti mana tauhid adalah praktikal. Dia tak ada kaitan dengan i'tiqad wajib wujud. Tak ada kaitan. Ya? Tauhid yang kita bincang dalam yang Tuhan sebut dalam Quran ni bukan cerita pasal kepercayaan tentang dia sahaja yang mencipta. Ini semua settle. Tak ada siapa percaya ada benda lain yang mencipta lain daripada Tuhan. Betul tak? Dalam agama dunia ni, yang paling teruk sekali ialah Majusi. Yang kata di sana ada pencipta baik dan buruk. Tu pun dia tak i'tiqad Tuhan yang mencipta keburukan itu syaitan sebagai wajibul wujud. Sebab syaitan dia sendiri dicipta oleh Tuhan cahaya, Mazda. Kan? Ahriman, Tuhan jahat, dicipta oleh Tuhan baik, Tuhan cahaya, Mazda, Ahura Mazda. Yang mana Ahura Mazda tu bagi kita ialah Allah Ta'ala lah. Kan? Jadi Tuhan, Allah Ta'ala cipta syaitan. Dia, akidah dia macam akidah Qadariyah aja. Kan? Pasal Qadariyah kata manusia mencipta amalan sendiri. Kan? Tuhan cipta benda-benda yang asal. Kan? Tapi nak kata walaupun kita tak nafikan di sana ada syirik dalam i'tiqad, betul. Tapi macam mana syirik i'tiqad tu dah berlaku, mesti dia akan zahir pada perbuatan. Dan mustahil orang yang merangkak nak pergi ke kubur ni boleh berdiri sampai berjam-jam depan kubur untuk wali dia, tak duduk-duduk. Kan? Melainkan dia buat tu mesti ada i'tiqad. Manusia kalau dia buat tanpa beza, kita tak makan masa kita puasa dengan masa kita tak puasa. Tak makan hari tak puasa, pukul 8 lupa ni. Tapi kalau dah niat daripada malam kata esok tak makan, pukul 12 pun tenang lagi. Kan? Pasal dah ada intention, niat. Dah ada azam. Kan? Tuhan jadikan manusia macam itu. Bahawa perbuatan zahirnya tak boleh terpisah daripada perbuatan batin. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Benda mula daripada hati. Mustahil dia buat dalam keadaan dia sujud kat kubur. Lepas tu kita nak bertanya lagi, i'tiqad kan kubur ni wajibul wujud? Tak ada kaitan dengan i'tiqad wajibul wujud. I'tiqad dia pada uluhiyah, pada Allah, ilah, ibadah. Kalau dah dia sujud dekat kubur, sujud dekat patung berhala, takkan dia tak i'tiqad lagi patung berhala tu ada hak, sekelumit hak daripada uluhiyah. Itulah syirik yang kita nak cakap. Itulah tauhid yang kita bincang. Bukan cerita pasal rububiyah. I'tiqad wajibul wujud dari ni rububiyah. Ini semua percaya. Kan? Orang etis pun percaya ada wajibul wujud. Bagi dia alam ni tak dicipta. Jadi alam bagi orang etis wajibul wujud. Jadi kalau nak cerita pasal wajibul wujud, tak memberikan kita tauhid. Kan? Okey, so kita dah faham tauhid konsepnya yang sahih Quran dan Sunnah.
Dan kita akan sambung nanti konsep tauhid itu di sisi ahli kalam dan macam mana percanggahannya dan apakah chaos yang ditimbulkan disebabkan kekeliruan makna tauhid tersebut, insya-Allah taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.